baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Jadi pertama-tama dan selama-lamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dalam ramai-ramai ini Allah masih lagi pilih kita ya untuk kita berada dalam satu majlis ilmu. Dan saya difahamkan ibu-ibu pada pagi ini telah memulakan majlis ilmu ni daripada subuh lagi tadi kan? Daripada 6:45 pagi dah mula dengan bacaan Yasin dan sebagainya sampai ke malam ni saya tengok jadual ni. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan pengorbanan kita lah, kita meminggirkan mungkin pagi ada nak pergi mana-mana tapi kita sempat juga meluangkan masa kita untuk kita berusaha orang kata menambah amal soleh ini. Mudah-mudahan Allah pandang usaha kita dan mudah-mudahan kita mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk pagi ini kurang lebih hampir 1 jam lah saya ingat ya, kita akan bersama untuk kita melihat tadabbur beberapa ayat sambungan daripada surah Yasin. Kalau 1 jam ni kita cuba ambil beberapa ayat lah, 3-4 ayat banyak sikit lah kot ya. Kalau sebelum ni setengah jam tu kadang-kadang 1 ayat, kadang-kadang 2 ayat. Boleh ya? Boleh ya ibu-ibu ya? Ya, boleh Baik, Ustaz. insya-Allah kita mula dengan kita baca sama-sama dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Pagi tadi pun dah baca kan? Dan sekarang ni kita ulang kaji balik lah ya. Pada minggu lepas kita melihat satu ayat yang ke-66. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Terjemahannya kurang lebih lah ya. Mata hati orang yang derhaka itu rosak. Dan jika kami kehendaki, kata Allah, kami berkuasa menghapuskan bentuk dan biji mata kepala mereka menjadi rata. Jika kami kehendaki, kami boleh menghilangkan penglihatan mereka lah ya. Bahasa yang mudah. Sehingga masing-masing menerpa mencari jalan yang biasa mereka lalui. Kiranya dijadikan demikian, maka bagaimanakah mereka dapat melihatnya?
Dia kalau kita tengok pada sebelum kita masuk kepada terjemahan tadabbur ayat 67 ni, walau nasya'u lamasakhnakum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wala yarji'un. Kekuatan akal fikiran mereka juga tidak sihat, dan jika kami kendaki, walau nasya'u, jika kami kendaki, kami berkuasa mengubah keadaan jasmani mereka menjadi kaku di tempat yang mereka berada padanya, maka dengan itu mereka tidak dapat mara ke hadapan dan juga tidak dapat mundur ke belakang. Ibu-ibu ya, dalam ayat-ayat yang sebelum ini kita telah bincang, kita telah didedahkan dengan keadaan di padang mahsyar. Dan bagaimana apabila kita berada di padang mahsyar, kita akan diaudit kita punya amalan kita. Amal kita atas dunia ni akan dihisap. Bahasa yang biasa kita guna ni akan dihisap lah ni. Akan dicek, akan diperiksa satu persatu. Kita ada banyak evidence yang menjadi bukti kepada apa yang kita pernah buat atas dunia. Kita ada buku catatan yang ditulis oleh dua malaikat, Raqib dan juga Atid. Kan, bila diterima buku catatan ni tadi, dalam suratul Kahfi yang kita selalu duk baca tu, bagi orang-orang yang banyak dosa, dia kata mali hadzal kitab, dia kata ya Allah, buku catatan apa ni ya Allah, buku rekod apa ni ya Allah, akaun apa ni ya Allah, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya Allah, tak tertinggal walaupun sekecil-kecil perkara yang kita buat, walaupun perkara yang besar yang kita buat, cukup untuk ditulis dalam buku catatan amalan kita. Pada ketika itu barulah kita risau, barulah kita takut. Itu satu data, iaitu buku catatan. Evidence yang pertama, buku catatan. Hari ni setiap detik itu ditulis tu. Ibu-ibu pagi tadi bangun sembahyang tahajud, ditulis pahala. Sembahyang sunat sebelum subuh, ditulis pahala. Ambil wuduk tadi, dapat pahala. Mandi sunat tadi, dapat pahala. Semualah. Kan? Lepas sembahyang subuh kita duduk kata astaghfirullah, astaghfirullah. Semua itu tercatat tu. Kan? Kita baca Yasin pagi tadi, kemudian dengar kuliah fiqh ke apa tadi kan, semua ditulis kebaikan, semua tercatat. Bukan yang hari ni je, sejak daripada kita balik, umur 14 tahun, umur 13 tahun, umur 15 tahun dulu sampai sekarang, daripada zaman kita remaja sampai hari ni kita juga masih remaja, tapi remaja purba. 50 tahun, 60 tahun semua tercatat. Ya. Benda yang jahat pun tercatat juga. Tengah-tengah kita dengar kuliah, sempat lagi kita duk mesej duk sebar benda-benda yang tak elok. Macam tu. Jangan Tuhan tak catat, jangan ingat malaikat tak catat, dicatatkan juga. Buku catatan tu satu benda sebagai satu bukti. Kemudian anggota badan kita, kan kita belajar dalam ayat sebelum ini, anggota badan kita juga akan menjadi saksi. Nakhtimu ala afwahihim, disil dimeterai kita punya afwahihim, mulut kita ni, lidah kita ni. Wa tukallimuna aydihim, tangan kita ni akan bercakap ni. Allah, tangan hari ni macam mana kita kata tangan boleh bercakap? Kan bercakap tu lidah. Macam mana lidah tu boleh bercakap hari ni? Allah berkuasa menjadikan atas dunia lidah bercakap. Maka mudah bagi Allah menjadikan tangan untuk berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki kita akan menjadi saksi. Itulah ya. Allah, bila kita teringat benda tu, bila kita fikir benda tu, maka kita pun akan rasa insaf dalam diri.
Amat malang lah kalau kita duk baca Yasin, tiba-tiba kita tak teringat bahawa kita akan dihisap. Teruk sangatlah kita ni kan. Kemudian Allah menggambarkan keadaan bagaimana orang yang telah dibutakan mata hatinya oleh Allah. Ini kesian. Jauh daripada petunjuk Allah. Sebab itu yang kita belajar pada minggu lepas, Allah berkuasa untuk menjadikan menghilangkan penglihatan mereka. Orang bayangkan nampak elok, tiba-tiba gelap. Tersadunglah kita, maka kelang kabutlah kita. Nak tahu tempat nak pergi tapi dalam keadaan yang tak nampak. Maka fastabaqus sirat. Menggelabah kita masing-masing mencari jalan yang biasa dilalui. Fa anna yubsiru, macam mana kamu nak melihat? Kenapa? Kerana telah dihilangkan pandangan oleh Allah. Itu cerita yang sebelum ni. Maka pada pagi ini kita tengok tadabbur ayat yang selepas itu. Walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyya wala yarji'un. Dan jika kami menghendaki, pastinya kami boleh ubah mereka di tempat mereka berada. Allah itu maha berkuasa. Elok-elok kita boleh melihat. Allah nak tarik sekelip mata je. Kan? Elok-elok boleh bergerak. Bila Allah nak tarik nikmat tersebut, sekejap je Allah boleh bagi. Al-Awfi menuturkan daripada Ibnu Abbas, saya kutip dalam kitab Ibnu Kathir, tafsir Ibnu Kathir, apa kata Ibnu Abbas, yakni kami binasakan mereka. Allah berkuasa untuk membinasakan orang-orang yang Allah murka. Atas dunia ni pun, kalau kita rajin berjalan, kan, kita pergi ke tempat-tempat yang tinggalan sejarah umat-umat yang terdahulu. Siapa yang pergi umrah, kadang-kadang dia sampai ke Madain Saleh, kaum Nabi Saleh. Orang yang pergi ke Jordan, dia pergi ke Dead Sea, Al-Bahrul Mayyit, Laut Mati. Kita tengok bagaimana kekuasaan Allah. Laut Mati itu punya ketumpatan garamnya terlalu tinggi. Itulah tempat kaum kaum Sadum, kan, yang LGBT itu dimusnahkan oleh Allah. Kita duduk di tepi laut tu tadi, kita tengok di pinggir laut, kita tengok di tepi-tepi tu lapisan-lapisan bumi. Bagaimana Allah membalikkan bumi daripada dasar tanah, terbalikkan, dihempap ke bawah, kan. Batu-batu yang berada di tepi-tepi laut itu, tepi-tepi pantai itu ialah batu-batu yang berada di lapisan bawah bumi. Tempat dataran yang paling rendah, adnal ardi, di muka bumi ialah di pinggir Laut Mati. Kita tengok kekuasaan Allah. Allah pernah memusnahkan dulu bangsa yang hebat. Kita pergi ke Petra, Jordan, Petra tu kan. Kita tengok dia pahat bukit. Punyalah hebat, bukan kecil. Pahat bukit menjadi satu penempatan, satu negeri, satu negara. Ada mahkamah, ada rumah, ada kolosium, ada stadium, dibuat. Hebat teknologi dulu. Tapi bagaimana Allah musnahkan? Itu kekuasaan Allah. Jika Allah menghendaki untuk memusnahkan, kata Abdullah ibn Abbas, maka Allah mampu, kerana Allah itu qadirun, maha berkuasa. Kan? Baik, ini satu tafsir. Manakala As-Sudi berkata, yakni kami boleh ubah bentuk mereka. Lau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim. Nak ubah bentuk pun Allah mampu. Kita baca dalam ayat-ayat yang lain bagaimana kaum Yahudi diubah qiradatan khasi'in, menjadi bentuk qiradah, kera. Pun Allah mampu mengubah. Allah, ya.
Famastata'u mudiyyan wa la yarji'un. Bila Allah ubah tu tadi kedudukan mereka, sebagaimana kata Qatadah ni, pasti kami, Abu Sahih berkata, pasti kami menjadikan mereka itu batu. Allah nak ubah menjadi bentuk yang kaku pun boleh. Pun ada, kita tengok sekarang ni pun ada tinggalan-tinggalan kan. Bagaimana umat yang terdahulu diubah oleh Allah akan kejadian mereka menjadi batu kan. Famastata'u mudiyyan wa la yarji'un. Mereka tidak sanggup lagi, tidak mampu lagi untuk berjalan ke depan. Wa la yarji'un, dan tidak mampu pula untuk kembali ke belakang. Allah, ya. Itulah. Jadi kita ni walaupun kita ni beruntunglah, umat baginda Nabi SAW, umat yang terakhir. Teruk macam mana dosa umat ini buat, tetapi ditangguhkan dulu azab. Itu antara kelebihan berbanding dengan umat-umat yang terdahulu, umat Nabi Saleh, umat Nabi Lut, umat Nabi apa lagi, Nabi-Nabi yang terdahulu kan, umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa. Allah melakukan kesalahan, terus dibalas oleh Allah atas dunia. Dan Allah itu maha berkuasa. Cuma kasih sayang Allah kepada baginda Nabi dan umatnya yang terakhir ini ditangguhkan dulu. Tegur orang kita sekali, tegur Allah kan, dengan macam-macam budayanya, LGBT-nya, lelaki dengan lelakinya, perempuan dengan perempuannya, kerosakan di seluruh muka bumi ini, fitnah yang berpanjangan. Allah, kalau kita kata kalau Allah nak turunkan bala, dah padan dah Allah nak turunkan bala, tapi Allah masih tangguhkan. Tujuannya apa, ibu-ibu ya? Tujuannya supaya kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bagi peluang untuk kita bertaubat kepada Allah. Tapi kita kena yakin Allah itu berkuasa melakukan apa sahaja. Ini sekadar beberapa contoh yang disebut oleh Allah dalam surah Yasin. Kemudian ini yang kena pada diri kita hari inilah. وَمَنْ نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Ini kena pada saya, kena pada tuan-tuan dan puan-puan, semualah bila kita bergelar manusia ni. Dan hendaklah diingat bahawa yang kami panjangkan umurnya, kami balikkan kembali kejadiannya kepada keadaan serba lemah. Hakikat ini memang jelas, maka mengapa mereka tidak memikirkannya? Allah, kita dalam sehari-hari makin lama makin berumur, makin berumur kan. Saya tak pastilah ibu-ibu depan saya ni berapa umur ni. Nampak macam muda lagi, nama-nama ni macam muda lagi ni. Ada umur 20-an ke? Ke semua dah jadi YB ni yang bersara? Majoriti umur berapa Ustazah? Apa nama jemaah dalam kuliah kita? Kebanyakan dah berpencen Ustaz, dah bersara dah. Muda kita. Ada yang muda tu, yang bercakap tu muda lagi lah tu. Masing-masing YB lah sekarang ni yang bersara. Orang hebat lah ni. Jadi bagi kita yang telah yang YB lebih-lebih lagi lah ya, saya tertarik lah tentang umur kan. Umur ni dia agak subjektif sebenarnya. Tapi bagi orang tasawuf, orang yang orang kata apa, menjaga hati dia lah, betul-betul jaga hati dia. Bagi dia kalau umur bawah 20 tahun itu disebut sebagai syabun, orang muda. 20 ke bawah orang muda. Kemudian 20 ke atas hingga 40 syaikhun ataupun suyuh. Ini cerita orang tasawuf, kita jangan keliru dengan peringkat umur yang biasa tu kan. Orang tasawuf ni umur 20 hingga 40, dia kata suyuh, dah jadi orang tua dah. Kemudian bila masuk 40 ke atas, 40 ke atas, macam saya dah 40 ke atas,
Golongan apa ni? Golongan mayit dia kan. Ini dah jenazah dah. Orang mati dah. Sebab apa dia betul-betul dia nak jaga amal, ialah itu dia punya cara dia berfikir lah kan. Tapi saya rasa yang dalam ni masih kuat lagi lah kot ya. Tapi itulah kita melalui proses tersebut. Daripada mungkin waktu kita bayi kita tak ingat, cuma bila kita tengok gambar, comel juga aku masa kecil dulu. Masa baby dulu, daripada bayi kemudian jadi kanak-kanak, masa sekolah rendah dulu kan. Ibu-ibu masa sekolah rendah pakai baju warna biru, seluar pakai baju putih, apa nama, biru tu kan. Sekolah rendah, siap ikat rambut tu, tocai. Comel masa sekolah rendah kan. Kanak-kanak, bertenaga kita. Masuk sekolah menengah, wakil sekolah, wakil daerah, main apa sekolah menengah dulu ibu-ibu? Sempat wakil sekolah main apa? Lumba lari. Netball. Wakil Hebat. sekolah wakil negeri. Wakil negeri. Lama hebat. Masa tu kita kuat lagi. Masa remaja, masih kuat lagi. Masih ni lah, maknanya tenaga tu banyak lagi kan. Kemudian masuk universiti pun masih kuat lagi. Kemudian masa kita kerja umur 30-an pun punyalah orang kata apa, main hoki wakil sekolah memang hebat. Puan Fauzia kan, maknanya kuat kita. Tapi bila dah masuk 40 tu bagi orang lelaki 40 agak kemuncak lah dia punya tenaga itu, masih okey lagi. Orang perempuan mungkin umur sebelum tu 20-an, belasan tahun, 20-an, awal 30-an itu kemuncak kita punya fizikal kita kan. Tapi akhirnya dia akan makin menurun. Kalau lelaki 40 lebih tu dah mula menurun lah. Ingat dulu boleh lagi main bola liga tu satu hari tu daripada pagi sampai ke malam, final malam boleh berlari lagi, tak ada hal punya. Sekarang ni 2 minggu lepas je member ajak main futsal, tak sampai 5 minit minta oksigen kan. Rupanya dah makin tak larat lah. Silap urat macam-macam dia berlaku. Benda yang kita boleh cam mula-mula ialah penglihatan kita, mata. Dulu elok je kan, bawa kereta pun okey, menyelam dalam laut pun okey, semua okey, boleh main itu ni. Sekarang ni tak nampak. Mula-mula tak nampak jauh. Nampak Allah mula tarik tu penglihatan kita tu. Tak nampak jauh. Okey lagi pakai spek, baru boleh drive. Masuk 40-an, dekat pun tak nampak. Baca buku macam ni baca telefon tu ujung ujung baca mesej tak nampak. Jauh tak nampak, dekat tak nampak. Dah mula tanda-tanda makin berkurang dari segi penglihatan, dari segi tenaga makin kurang. Kalau orang tanya, katakanlah dulu kalau kita ada adik, ada akak, mak kita tanya masa wakil sekolah dulu, Angah mana Angah? Angah pergi berlatih hoki, mak. Angah pergi main netball. Masa tu muda lah. Bila kita dah ada anak, adik-beradik kita call, tanya mak mana, mama mana, umi mana, kan? Mami mana? Mami tengah senam robik. Boleh lagi lah. Maknanya muda lagi lah. Habis tu sekarang ni orang tanya, nenek buat apa? Entahlah, nenek nampak macam tengok TV. Tidur kan. Dah mula nampak. Kita dari segi tenaga kita dapat rasa lah. Jalan pun makin tak larat. Tengok ya Allah, lift rosak. Nak kena naik tangga, tak mampu dah kita. Tingginya tangga masjid ni, ada setengah-setengah masjid tu, yang masjid lama-lama dia binakan di bertangga-tangga. Allah, nak sampai ke atas tu berapa kali berhenti kita kan, lutut dah tak kuat. Dulu jangan main-main lutut ni. Main hoki ni tak tahan dengan kayu hoki, tahan dengan lutut sekali-sekala. Kuatnya kita dulu. Allah, hari ni makin ni kan, mata tak nampak, badan makin lemah, sendi-sendi makin lemah kan. Sebab itu
saya lupa dalam rujukan apa yang saya baca sebelum ni tu, nak pergi Mekah nak jarak 50 meter je betul ya, nak cari dekat-dekat je yang apa nama, yang apa Safwah, yang ni kalau jauh-jauh dah tak larat dah. Kita dulu main-main je masa musim haji. Saya ingat musim haji zaman muda-muda pergi, ialah kita ni pelajar jalan kaki je. Saya ingat daripada Mekah pergi ke Mina tu berjalan. Cuba hari ni duduk di Aziziyah pun rasa tak larat dah pergi melontar dekat Mina apa semua tu kan. Allah ya. Itulah makin kurang. Sebab itu antara tanda apa nama ajal kita makin hampir disebut oleh apa nama salafus soleh, antara tanda yang pertama ialah bila kita mula beruban. Mula kita mula beruban. Cuba kita cek ada tak uban. Jangan kira lah uban tu banyak. Dah mula beruban. Tandanya. Tanda yang kedua, apabila sendi-sendi kita makin lemah. Tanda-tanda. Makin hampir dah tu kita tu. Sendi makin lemah. Dulu boleh main hoki, main netball. Sekarang ni nak berjalan pun tak kuat. Apalagi tanda-tanda apabila kita mula ada penyakit. Macam-macam penyakit. Tiba-tiba pergi cek. Akak kena jaga manis ya. Akak dah terlebih manis dah ni kan. Ya Allah, diabetes pula. Contoh, saya katakan tekanan darah dah tak elok kan. Jantung sekian-sekian. Allah, macam-macam. Bila ada penyakit pada badan kita dulu, masa umur 20-an, 30-an, kadang-kadang tak terfikir. Duduk tengok makcik-makcik kita je duduk bagi tahu 3 serangkai lah, apalah kan. Sekarang ni kita pula Allah uji. Itu dah Allah nak cuba bagi sign tu, tanda kan. Mula beruban, sendi mula lemah, mula ada penyakit. Apa lagi antara tanda-tandanya ialah apa nama, orang yang hampir dengan kita dah meninggalkan kita, maksudnya telah meninggal dunia. Orang paling hampir, kadang-kadang lebih muda dari kita. Adik kita, mak ayah kita, kadang-kadang pasangan kita kan. Pasangan kita dah tak ada dulu, ya Allah. Daripada muda sampai ada anak, susah payah bersama kan. Janji setia sehidup semati waktu bawah pokok betik dulu kan. Dah ada anak, ada cucu, duk main dengan cucu. Lama-lama pergi salah seorang. Kita nak buat macam mana, itu adalah kehendak Allah kan. Maka kita pun rasa Allah, orang yang paling dekat dengan kita, duduk sama-sama makan, duduk sama-sama ketawa, duduk sama-sama bergaduh dulu, dah tak ada dah orang tua tu kan. Orang paling hampir. Kerana adik kita meninggal dulu. Ramai adik-beradik 5 orang, belum tentu yang sulung tu meninggal dulu. Kadang-kadang yang bongsu meninggal dulu. Kadang yang tengah meninggal dulu. Kita ni bila lagi? Jadi maknanya telah hampirlah tu kita tu. Sebab itu bila kita baca Yasin tu sampai pada ayat wa ma'amirhu, dan sesiapa yang Allah rezekikan dengan panjang umur. Kira panjang dah umur kita ni, dah 40 tahun, kira panjang lah. Dah sempat merasa pencen tu, cukup panjang lah tu. Umur umat aku baina sittina wa sab'in. Umur umat aku antara 60 hingga 70. Baginda meninggal umur 63. Makna kalau kita dah pencen 2 tahun, makna 62. Pencen 5 tahun, 65. Baginda meninggal 63. Kita dah dapat umur bonus dah kita ni. Umur subsidi. Umur subsidi bila-bila masa je Allah nak tarik. Allah boleh tarik kan. Allahu Akbar. Jadi apa yang penting berkaitan dengan umur ni, ibu-ibu dan ayah-ayahnya, kita bersyukurlah Allah bagi peluang lagi lah pada kita dengan umur kita ni tadi. Jadi kita berusaha supaya umur kita ni berkat lah umur kita ni berkat. Macam mana orang tanya, Ustaz, nak tahu umur saya ni berkat? Berkat-berkat tu apa? Berkat-berkat tu ziyadatul khair, bertambah-tambah dalam kebaikan. Maknanya kita ni makin lama makin suka buat benda baik. Itu berkatlah umur kita. Kalau dulu sembahyang pun kalau 5 waktu tu
3 je sempat buat kalau dulu. Zaman dulu, ini bukan cerita orang kat dalam ni saya cerita masyarakat di luar. Bukan orang Malaysia ni, orang di planet lain. Kan? Sekarang ni alhamdulillah cukup 5 waktu kita sembahyang. Kan? Kalau dulu sembahyang tu hujung-hujung je waktu zaman kerja-kerja dulu kan. Sembahyang Zuhur tu asar pukul 4.30, pukul 4 baru sembahyang Zuhur. Tanya, kak tak sembahyang lagi? Alah, nantilah ada lagi waktu, kita tanya kan. Pukul 4 baru dia kalut-kalut masuk bilik airnya, nak ambil air sembahyangnya. Lepas tu tanya, kak kenapa lambat sangat? Alah adik, dia kata kalau sembahyang awal nanti sayang dekat make up ni. Kan dia make up pagi-pagi tu. Dia sayang nak basuh make up dia tu. Hujung-hujung. Jadi macam jamak pula Zuhur dengan asar. Lepas sembahyang Zuhur sekejap, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan asar. Dia pun Allahu Akbar sembahyang asar terus. Allah, kalau ini cerita dulu lah, zaman kerja-kerja dulu. Hari ni dah tak ada hari ni. Hari ni belum masuk waktu Zuhur tu, dah pakai telekong dah. Dah pakai telekong dah. Nak bagi tahunya telah berubah kepada yang lebih baik. Itu berkat lah, maknanya umur berkat. Berkat. Amal ibadah tu bertambah elok. Kan? Dulu sebelum masuk waktu tu kita dah standby dah. Dah standby nak sembahyang dah. Dah masuk waktu kita sembahyang sunat, kita sembahyang yang fardu. Lepas sembahyang tu tak adalah terus kita melompat keluar pergi shopping ke apa, tak. Duduk dulu sekejap, berzikir lebih kurang, sembahyang sunat dulu. Mana umur kita makin berkat, ya. Kalau dulu nak bagi sedekah tu berkira, sekarang ni belum orang tanya sedekah kita dah sampai. Allahu Akbar. Berkat, itu berkat. Tak semestinya banyak harta itu berkat, bukan. Sebanyak mana yang kita simpan untuk akhirat itu berkat. Yang kita anggap, dia kaya, berkat lah hidup dia. Ada yang kaya berkat, ada yang kaya belum tentu berkat. Ada yang susah nampak zahirnya tapi berkat. Pencen dia tak banyak, tak sampai 1,000 pun pencen dia, dengan suami sakit apa lagi. Tapi tiap-tiap hari boleh je dia bagi RM10 dekat surau, boleh je sedekahkan itu ini, boleh dia belikan itu ini untuk orang susah. Dialah orang pertama yang bantu orang. Allah, berkat harta dia. Kan? Kita yang boleh datang, boleh dengar kuliah walaupun secara online ini berkat lah. Orang yang tak berkat hidup dia, payah untuk dia buat kebaikan. Fanuyassiruhu lil yusra. Bagi orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapat kebaikan, Allah memudahkan jalan yang baik, jalan ibadah untuknya. Jadi kita, sebab itulah ibu-ibu ya, kalau kita teliti diri kita lah, kehidupan kita sehari-harian ni, adakah kita ni mudah untuk kita buat baik? Kalau nak buat baik tu macam payah je, kenalah kita banyak taubat, banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ni ya Allah, kamu halang aku untuk buat kebaikan ya Allah. Kenapa, apa lagi dosaku ya Allah, minta ampun ya Allah. Minta supaya Allah bantu kita, supaya apa? Supaya kita ni mudah dipermudahkan oleh Allah untuk melakukan amal soleh. Antara tanda orang yang beruntung, antara tanda ahli syurga, ibu-ibu ialah dipermudahkan jalan-jalan untuk melakukan pahala dan amal soleh. Benda ni bukan senang. Sebabnya kita nak buat baik, kita nak buat amal soleh, nak semayang, nak puasa, nak baca Quran, nak tolong orang, untuk kita menahan diri daripada melakukan dosa, bukan senang. Bukan semata-mata kita ni bagus, bukan semata-mata kita ni baik, tapi Allah yang bantu kita. Sebab itu, kita jangan tinggal ibu-ibu ya, satu doa yang Rasulullah ajar kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Pernah satu hari Rasulullah pegang tangan Sayyidina Mu'adz. Ya Mu'adz, inni la uhibbuka ya Mu'adz. Wahai Mu'adz, aku sayang pada kamu wahai Mu'adz.
Nabi, sebelum Nabi bagi tahu doa tu, Nabi cakap macam tu dulu. Berapa kali? 3 kali Nabi bagi tahu. Kemudian Rasulullah pesan, dia kata, jangan kamu tinggal untuk kamu baca fi duburi kulli salatin, pada penghujung sembahyang kamu. Doa apa? Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita selalu baca tu kan, Allahumma a'inni, ya Allah, mintalah supaya kamu bantu aku, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah, ala zikrika, untuk aku ni selalu ingat kepadamu, ya Allah, untuk aku berzikir. Berzikir ni apa? Ingat pada Allah. Sembahyang tu ingat pada Allah, baca Quran ingat pada Allah, kita duk tahlil la ilaha illallah ingat pada Allah, kita duk sebut subhanallah ingat pada Allah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, tu ingat pada Allah. Selawat ke atas Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu pun ingat pada Allah. Kita nak sebut apa nama benda-benda ingat pada Allah tu bukan semata-mata kita ni masa kita kosong, bukan semata-mata kita ni sihat, bukan semata-mata kita ni bagus, bukan. Allah yang bantu kita, maka kita kena mintalah dengan Allah. Wa syukrika, ya Allah, mintalah kamu tolong aku, ya Allah, supaya aku ni jadi orang yang bersyukur padamu, ya Allah. Tak ramai orang bersyukur, yang banyaknya komplain je dengan Allah, kan? Macam-macam kita tak puas hati dengan Allah, sedangkan banyak nikmat Allah bagi pada kita. Maka nak bersyukur tadi bukan mudah. Kita kena minta dengan Allah, ya Allah, jaga aku ni orang bersyukur, lidah aku sentiasa sebut alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hati aku ni biarlah rasa sentiasa puas hati dengan nikmat yang kau bagi padaku, ya Allah. Wa husni ibadatik, ya Allah, minta tolong, ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku supaya aku ni memperelokkan amal ibadah aku, ya Allah. Aku risau sembahyang aku ni tidak sempurna, tolonglah aku untuk mudah aku belajar, sempurna bacaan-bacaan aku dalam sembahyang, sempurna bacaan-bacaan Quran aku, ya Allah, perelokkan amal soleh aku, ya Allah, mudah-mudahan kamu terimalah, ya Allah. Nabi ajar baca ibu doa ni. Bila kita nak baca, ada beberapa waktu lah bila Nabi sebut pada penghujung solat tu, ulama bincang lah. Ada yang kata lepas tahiyat akhir, sebelum kita bagi salam kan, kita baca tahiyat akhir tu, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah tu, sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tu tahiyat akhir. Kemudian selawat ke atas Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, itu pun rukun juga tu, selawat ke atas Nabi. Selawat ke atas keluarga Nabi, wa ala ali sayyidina Muhammad, itu sunat abad, jangan tinggal tu. Kemudian sunat apa, selawat Ibrahimiyah, Allahumma salli kama sallaita ala sayyidina Ibrahim sampai fil alamin innaka hamidun majid, itu adalah sunat hayat. Kemudian lepas tu kan kita berdoa, banyak doa yang bagi Nabi ajar. Antaranya minta supaya dijauhkan daripada azab kubur, wa min azabil qabri, wa min azabi jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarril masihid dajjal, itu pun Nabi ajar. Kemudian ya muqallibal qulub, yang doa saya ajar sebelum ni kan, tsabbit qalbi ala dinik, pun boleh baca. Dan kita tambahlah ada masa tu, Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sambil-sambil kita baca tu, kita minta, ya Allah, bantu aku, ya Allah, tolong aku, ya Allah, untuk aku ni sentiasa ingat padamu, ya Allah. Bantulah aku, ya Allah, untuk aku ni bersyukur padamu, ya Allah. Bantulah aku ni, ya Allah, supaya aku ni elok amal soleh aku, ya Allah. Kita boleh baca sebelum daripada kita bagi salam, ataupun selepas bagi salam. Lepas kita Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sebelum kita istighfar ke, ataupun selepas istighfar ke, ataupun dalam doa kita lepas sembahyang, bacalah Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik, supaya kita ni Allah bagi nikmat umur yang kita ada hingga kita ni dah capai 60-an, 65, 67. Kita nak supaya makin baik amal baik kita, amal soleh kita makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah. Orang yang paling mulia di sisi Allah, tala umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang umurnya dan baik amal ibadahnya. Orang baik Allah puji sebaik-baik manusia.
Allah bagi peluang umur yang panjang. Makin banyak umurnya, makin panjang umurnya, makin banyak amal solehnya. Jadi kita mudah-mudahan kita berusaha ke arah itulah. Rezeki lah Allah bagi. Kawan kita kadang-kadang tu sama-sama rapat dengan kita masa main-main dulu, dah tak ada ramai dah. Saya pun dalam usia yang 40-an macam ni pun dah berapa ramai kawan-kawan yang dah pergi meninggalkan saya kan. Orang duduk sebelah masa dalam kelas dulu, dah tak ada hari ni kan. Rasa macam dia lebih sihat dari saya, dia lebih nampak masa main dulu dia lebih kuat dari kita kan. Tapi Allah pilih dia untuk pergi lebih awal. Kita ni Allah masih lagi bagi peluang. Bila Allah masih lagi bagi peluang ni, inilah masanya lah kita untuk kita sentiasa taubat, sebab kita sempurna, kehidupan kita kan banyak dosa yang kita dengan Allah, dosa dengan orang dan sebagainya kan, ibu-ibu kan. Jadi kita sentiasa taubat. Di samping itu kita sentiasalah untuk memperbaiki amal ibadah kita, kan. Allah bagi peluang lah ni untuk kita belajar lebih kurang. Kalau dulu tak sempat, kita nak pergi kuliah duha yang buat kat masjid tak sempat. Ialah anak ramai kan, anak kecil-kecil lagi. Nanti kan bawa pergi ke masjid, habis satu masjid lingkup kan dengan anak kita, buahnya dan sebagainya. Kita pun tak sempat nak pergi. Hari ni dah tak ada dah kita. Anak semua dah besar-besar dan sebagainya kan. Jadi ada peluang kita pergi ke masjid untuk belajar, untuk betulkan bacaan-bacaan kita, Fatihah kita. Dan sekarang ni Alhamdulillah teknologi yang ada, kita boleh buat online, tak payah lagi start kereta, tak payah lagi jalan kaki, tak payah lagi naik bas. Kita boleh duduk depan meja makan kita, dekat sofa kita, kita boleh belajar Quran secara online. Ini merupakan satu peluang. Jadi peluang untuk buat baik, untuk amal soleh itu terbuka luas. Sayang kalau kita tidak mengambilnya. Itulah Allah. Jadi disebut di sini waman nu'ammirhu, dan kita lalui benda ini kan. Waman nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Kondisi anak cucu Adam bahawa setiap kali bertambah panjang umur mereka, bertambah pula ketidakberdayaan mereka setelah masa kekuatan, dan bertambah pula kelemahan mereka setelah masa giat mereka. Dalam ayat yang lain pun ada disebut Allahu khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah kan, masa dalam kandungan kan lembik je kita ni kan, tu yang boleh keluar daripada ibu kita tadi, perut ibu kita, keluarnya dengan kekuasaan Allah badan kita menjadi keras ya. Kemudian lemah, nak berjalan tak boleh, mana ada tak lahir-lahir tu tu main futsal dia, tak adalah kan, lemah boleh bergolek, boleh merangkak, makin lama makin kuat. Dan akhirnya selepas daripada kuat itu kembali menjadi lemah, dan dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah itu Maha berkuasa. Wa minkum man yuraddu ila ardhalil umri likay la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Dan ada juga di kalangan kamu, kata Allah dalam suratul Hajj, ada yang dikembalikan pada umur yang paling lemah. Maknanya ya Allah, sampai ke tahap sudah tahu biasa sudah 80 lebih, 90-an, 100 tahun umur kan, 100 tahun umur. Dah lemah dah tu, sangat-sangat lemah, nak bangun tak boleh, minum air pun terketar-ketar, kita katakan lemah, dulu kuat ya. Dan yang lebih kita bimbang, tidak mengetahui sesuatu yang pernah diketahui, dah tak ingat kan, nyayuk dan sebagainya. Tanya, nenek dah makan belum? Belum. Padahal baru tadi makan. Itu kalau makan, ubat kita lagi risau kan. Dah makan belum ubat? Tak ingat ni. Ini kan duk cek dalam bekas ubat ni, rasa macam dah makan tapi banyak lagi ubatnya. Terlebih makan, terlebih dos pula. Tak makan, masalah lain pula. Allah, lupa banyak benda kita lupa. Nama sendiri pun tak ingat. Kadang-kadang nama suami, tengok suami tanya, awak ni siapa, tanya suami kan. Tak ingat dah suami itu suami dia. Dah hanyut kan. Anak pun dah tak ingat Allah. Itulah kikaran kehidupan kita. Jadi
apa sangat benda yang kita nak bangga, nak sombong dengan kehidupan kita atas dunia ni, kan? Semua itu kita akan tinggalkan. Yang berkuasa ialah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya? Jadi itulah. Kemudian sebagaimana disebut afala yaqilun, adakah kamu ini berfikir, memikirkannya. Yaqilun ni ibu-ibu ya, kalau kita belajar bahasa Arab lah dalam Quran, yaqilun bukan hanya membawa maksud boleh berfikir. Maknanya ramai orang yang dia pandai, dia boleh berfikir, tapi apa yang difikirkan itu, apa yang disebut sebagai yaqilun, benda yang difikirkan itu, benda itulah yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar. Mana pemikiran yang benar. Ramai orang yang sedikit pandai tapi jauh dengan agama. Kan? Jadi yaqilun di sini orang yang bila dia berfikir, dia berakal, dekat dia dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya kira ibu-ibu ya, kita telah belajar beberapa ayat dah pada hari ini, dan ayat yang seterusnya 69 tu wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah, tu kita tangguh kepada kuliah yang akan datang lah ya. Kat sini dah agak banyak benda yang kita dapat pada pagi ini. Jadi kita berhenti dulu setakat ayat 68 ini. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Jadi saya buka kepada soalan lah, kalau ada soalan yang nak bertanya kan, mudah-mudahan kita mendapat manfaat lah pada pagi ini. Silakan ibu-ibu kalau ada soalan. Ada yang nak bertanya, silakan. Ustaz buka soalan. Dia tak ada soalan. Dia kalau tak ada soalan lepas kuliah, dia ada dua makna ibu-ibu. Satu makna faham semua. Satu lagi tak faham semua. Dia dua makna sebenarnya kan. Sama ada dia tak faham ataupun dia faham. Tak apa Ustaz. Rasanya macam senyap je tu, tak ada kod. Kan ada kod dan yang lain nak tanya soalan. Kita ada sikit lagi masa. Kita ada masa lagi kot sikit masa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia apabila kita sampai umur-umur veteran lah kita panggil ni kan. Jadi masalah lupa ni antara masalah yang saya rasa paling kerap kita alami lah. So biasa yang perempuan-perempuan ni pergi ke dapur ke pergi mana-mana tak tahu nak ambil apa, patah balik. So banyak sangat kita punya penyakit lupa ni. So adakah apa-apa nasihat ataupun apa-apa amalan yang kita buat lah supaya kita tak lupa, dan insyaAllah kita nak supaya sampai ke akhir hayat ni kita ni, lidah kita, hati kita tak lupa lah pada Allah. Allah, bagus soalan Dr. Hafsah ya. Ini satu keadaan yang biasa berlaku, kita terlupa dan sebagainya kan. Antara ini amalan para salafus salih dan para ulama lah kalau saya silap mohon bagi teguran lah. Antaranya ialah menghafal Al-Quran. Hafal Quran. Sebab itu jarang kita jumpa orang yang hafizul Quran dia nyanyuk bila dia hafal, cuma yang ramai dia hafal, dia tinggal hafalan itu tak jadi. Yang ni dia hafal Quran dan dia sentiasa tasmid bacaan dia, sentiasa ulang-ulang bacaan. Orang yang ulang-ulang bacaan Al-Quran, menghafal Al-Quran, insya-Allah diberi kekuatan untuk tidak lupa. Satu. Yang kedua, sentiasa membaca Al-Quran. Al-Quran itu nurun, cahaya, diyaun, cahaya. Jadi banyak baca Quran. Kalau kita boleh baca Quran, mushaf itu lagi baik. Ataupun kita tak tinggal surah-surah pilihan ni macam ibu selalu baca malam-malam, suratul Muluk, baca suratul Waqi'ah, suratul Kahfi, surah Yasin, sentiasa baca. Yang ketiga, banyak zikrullah, ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat ialah sentiasa membaca. Mana kita ada aktiviti yang kita buat, kita membaca, kita kalau yang jenis menulis kan,
sentiasa baca buku, sentiasa macam ikut kuliah yang macam ni, memberi pengisian. Kita tengok tokoh-tokoh yang hebat-hebat kan dia banyak membaca dan banyak berfikir. Bukan kata dia bila dah jadi YB tu betul-betul YB, tak adalah. Ada aktiviti yang dibuat di masjid, di surau, sekadar yang dia termampu. Makna sentiasa berfikir, otaknya sentiasa berfikir. Bila sentiasa berfikir tu insya-Allah mudah-mudahan terhindar kita daripada ujian ta'i tersebut ya. Banyakkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah antara amalan para salafus soleh lah. Dan banyak berdoa lah pada Allah Subhanahu wa taala. Tu kan bila kita baca Quran kan kita doa wa dzakirni ma nusina wa 'allimna ma jahilna, tu antara doa tu lah. Ya Allah, ingatkanlah benda yang aku lupa ya Allah. Minta dengan supaya Allah sentiasa memberikan ingatan yang baik kepada kita. Tapi biasalah bila tak ingat tu sebenarnya itu satu tanda lah bahawa aku ni dah makin hampir lah. Itu pun satu benda yang kita sentiasa kena ambil perhatian lah. Bila dah banyak lupa ni, Allah aku ni kenapa lupa sangat ni, kan? Dah Allah dah tarik dah satu nikmat ni, kan? Jadi kita usaha untuk kembalikan ingatan tersebut. Baik, saya rasa jawapan itu memadai. Kemudian ada soalan lagi nak tanya berkaitan yang dikatakan solat munafik dalam solat, minta pencerahan. Munafik dalam solat, apa makna munafik dalam solat? Mungkin soalan ni bertanya tentang mencuri dalam solat ke apa? Munafik dalam solat, saya first time dengar ni. Solat orang munafik. Kalau solat orang munafik zaman baginda Nabi, dia datang waktu cerah je. Waktu solat isya, waktu solat subuh, geng-geng munafik ni dia tak datang. Sebabnya kan dulu tak ada lampu, orang tak nampak. Kalau waktu siang dia duduk saf depan sekali. Zahir dia beriman, hakikatnya dia kufur. Itu yang mana main-main lah. Saya tak pastilah, minta maaf ya Puan Siti Mariam, apa maksud munafik dalam solat ini. Nanti saya cuba rujuk lah, akan datang ya. Ini first time saya jumpa munafik dalam solat. Mungkin Siti Mariam boleh bertanya direct. Ada tak Siti Mariam boleh tanya? Ke? Tak ada. Ataupun mencuri dalam solat. Mencuri dalam solat tu mencuri dalam solat kot. Semalam lah saya masuk kuliah Ustazah lah. Lepas tu dia terang tapi tak berapa nak faham. Dia macam lebih kurang mencuri juga, tapi dia kata bila tempoh saat kita di sana kan, baru kita tahu bahawa yang kita ni semayang banyak, solat kita tu banyak tak betul. Dia kata macam kena bertampung-tampung lah, lebih kurang macam tu. Saya faham maksud Puan ya. Tapi saya tanya, dia nak terang tapi masa dah sampai kuliah tu nak habis dah. Maknanya belum sempurna elok lah semayang kita kan. Tak ada kekusyukan. Ada lagi selain tak kusyuk tu, yang tu dah biasa dia kata, sebab semua orang kusyuk kan. Dia ke arah kesempurnaan semayang lah. Satu, semayang ni kita kena buat. Yang pertama kena buat dengan betul, dengan sempurna. Sempurna dari sudut apa ya? Sempurna dari sudut rukun syarat. Jadi benda tu kita tak boleh nak tiru-tiru, kita kena belajar. Kita kena pergi kuliah, di sini pun ada kuliah fiqh kan, berkaitan dengan kesempurnaan semayang. Mana rukun fi'linya macam mana nak buat, nak takbirnya macam mana, nak qiyamnya macam mana, itu rukun. Rukuknya macam mana, sujudnya macam mana. Ataupun rukun qauli, rukun takbiratul ihram, nak lafaz macam mana, Fatihah yang betul macam mana, tahiyat akhir macam mana, selawat ke atas Nabi macam mana, salam macam mana, itu rukun. Kemudian yang kedua ialah kesempurnaan dari segi khusyuk. Khusyuk yang pertama, khusyuk badan, khusyuk pandangan. Waktu kita semayang tu kita melihat ke tempat sujud, bukan kata kita tengok tempat lain. Kemudian tangan kita ni, tangan anggota badan kita ni khusyuk tetap, bukan kata garu sana garu sini, petik sana petik sini, betulkan tudung sana betulkan, bukan. Khusyuk anggota. Yang paling penting juga khusyuk hati kita.
khusyuk hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sembahyang. Jadi kerana kita sembahyang ni banyak yang belum sempurna. Mungkin belum sempurna dari segi rukun syarat, maka kita kena tampung dengan belajar, kan. Mungkin belum sempurna dari segi khusyuk kita, maka kita tingkatkan kehusukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ingat macam-macam. Betul. Masa dalam sembahyang ni lah duk ingat macam-macam. Kunci rumah sewa yang kita dah jual 10 tahun lepas hilang dulu, teringat sembahyang subuh tadi. Hai, letak dalam laci sini-sini. Kita ingat kan. Allahu akbar, kan. Itu biasa tu, kita orang awam. Cuma hari ni ada masa lebih kurang seminit dua, saya nak kongsi antara cara kita nak khusyuk sembahyang. Dia ada banyak cara, berpuluh-puluh cara. Antara cara yang disebut oleh Syekhul Azhar masa saya dengar kuliah dia baru ni, dia kata, ni saya rangka-rangka. Cara yang pertama ialah kita khusyuk semasa kita ambil air sembahyang lagi. Masa kita ambil wuduk tu, kita ambil air sembahyang dengan khusyuk dan sempurna. Bukan kata masa ambil sembahyang tu tiba-tiba je dah basuh kaki, tak ingat gitu. Bila masa basuh tangan. Kadang-kadang tengah ambil sembahyang tu bersembang kita, tengah ambil sembahyang sempat lagi tengok YouTube masak. Kan? Tak ada. Masa ambil sembahyang tu, ambil sembahyang dengan khusyuk. Masa berkumur, masuk air dalam hidung dan sebagainya. Ya Allah, segala dosa daripada anggota lidah aku mintalah keluar, ya Allah. Segala dosa anggota panca indera aku mintalah kamu ampunkan, hapuskanlah bersama air wuduk yang mengalir ni, ya Allah. Masa kita basuh tangan pun kita berdoa, ya Allah, tangan ini mungkin ada kesalahan aku buat, ya Allah, mintalah tangan ini diampunkan dosanya, ya Allah, tangan kanan inilah yang aku terima buku catatan amal. Doa lah, apa sahajalah, maknanya masa ambil sembahyang pun kita dah khusyuk, tapi jangan terlebih basuhan, jadi makruh pula. Jadi kita ambil dengan sempurna. Kemudian yang kedua, lepas ambil sembahyang, sehingga kita nak sembahyang, tengah-tengah tu penuhi dengan zikrullah. Zikrullah. Apa dia zikrullah? Doa lepas ambil sembahyang. Kita berzikir, kita sembahyang sunat. Itu. Bukan lepas ambil sembahyang tu tengah-tengah sempat lagi pergi tengok drama Korea. Sambil-sambil pakai tudung kan. Ya Allah, daripada ambil sembahyang, nak sembahyang dah. Depan TV tengok. Atau drama-drama apa, saya dah lama tak tengok TV, dekat 10 tahun tak tahu apa sekarang ni yang berlaku. Jadi maknanya antara ambil sembahyang dengan kita solat, penuhi dengan ingat pada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, bila kita sembahyang, kita memerhati bacaan kita. Perhati apa yang kita baca. Kalau kita sembahyang berjamaah, perhati apa yang imam baca. Mungkin kita tak faham maksud pun. Tak kita berkuah Arab, kita tak belajar bahasa Arab, tak semua kita faham. Walaupun tak faham, kita perhatikan bacaan. Bila kita perhatikan bacaan, sebab itu kita dalam mazhab kita Syafi'i, rukun-rukun tu kita kena baca dengan talaffuz lah. Kita berlafaz. Jangan kuat sangat mengganggu orang. Kita baca seakan-akan kita dengar. Jadi kita perhati bacaan. Dengan memerhatikan bacaan tu tadi, dia menambahkan khusyuk kita. Yang keempat, laju-laju ya. Yang keempat ialah kita faham apa yang kita baca tu lah. Itu penting lah. Bila kita faham, insyaAllah kan. Yang kelima, apabila kita terlalai, tengah-tengah duk perhati bacaan, tiba-tiba teringat benda lain, kita cepat-cepat kembali kepada ingatan kita tengah sembahyang. Itu antara 5 benda. Banyak lagi benda lain, saya cerita 5 dululah untuk pagi ini ya ibu-ibu ya. Masa pun dah habis ya. Saya kira setakat inilah ya Ustazah, apa yang baik datang daripada Allah, yang terkurang secara bahasa adat dan adabnya disandarkan pada kelemahan diri saya lah. Mudah-mudahan mendapat sedikit manfaat dengan sedikit kuliah pada pagi ini, insya-Allah ya. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz Dr. Nur Rani atas penjelasan muka surat ilmu tadabbur surah Yasin itu tadi dari ayat 67 hingga 68, dan insyaAllah kita bersambung lagi ayat ke-69. Dan tips yang diberi tadi bagaimana nak mencapai kekhusyukan dalam solat tu memang sangat berguna buat kita semua ya. Ambil perhatian dan ingatan apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Dan seterusnya kita ada lagi kuliah duha seterusnya bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zaki, dan kita tutup dulu Ustaz, tangguhkan dulu majlis ini dengan tasbih kafarah dan salat. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Sampai di sini dahulu. Apa yang baik datang daripada Allah, yang terkurang secara bahasa anda dan adab ini sandar kepada kelemahan diri saya lah. Minta maaf semua. InsyaAllah berjumpa lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Minta maaf semua, saya undur diri dulu ya. Ya, silakan Ustaz. Maaf ya. Ustazah, saya nak minta keluar dulu. Okey, tak apa, silakan. Mana yang berkelapangan silakan terus berada dalam Kuala Lumpur ini.